Alright. Sekejap ya. Okay, saya dah start recording. Okay. Okay, kita mulakan taklimat pemilihan calon nilam kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Baiklah. Okay, lepas bacaan doa ni kita ada ucapan dari Puan Guru Besar kita, jadi Puan Nurhanani binti Mat Nafi. Jadi saya jemput Puan Guru Besar untuk memberikan sepatah dua kata kepada calon-calon nilam kita, Puan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya saya mengucapkan salam kembali ke sekolah kepada semua murid-murid yang berada bersama secara atas talian pada petang ini, juga kepada dua orang guru kita, Cikgu Izdihar iaitu guru pengaras media, dan juga Cikgu Auni, guru PSS kita yang kita semua sayangi. Okey. Selamat kembali ke sekolah dengan norma baharu iaitu PDPR. Okay? Suka tak suka ataupun saya pasti anak-anak saya yang berada secara atas talian pada hari ini telah terbiasa dengan sekolah norma baharu ni. Kita dah berada untuk tahun yang kedua. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anak-anak seramai, saya difahamkan ya, ada seramai 24 orang calon yang telah dicalonkan oleh guru-guru kelas untuk pemilihan yang tersenarai sebagai calon nilam peringkat sekolah. Okay, untuk pengetahuan anak-anak, tokoh nilam ini adalah satu program rutin ataupun tahunan di peringkat sekolah kita. Dan juga di peringkat kebangsaan kerana nilam ini adalah satu program di mana semua sekolah-sekolah di Malaysia, sekolah rendah maupun sekolah menengah terlibat secara langsung dalam program ini. Okay? Sebagaimana yang kamu telah ketahui, kita di peringkat sekolah sejak awal lagi telah melancarkan program nilam pada awal pembukaan sekolah tempoh hari, yang mana biasanya pemilihan tokoh nilam pula kita fokus kepada anak-anak yang berada di tahun 5. Okey, nilam ini nadi ilmu amalan membaca. Jadi anak-anak kena tahulah yang tersenarai pendek ini selama 24 orang sudah pastinya bukan saja mempunyai hobi membaca, tetapi mestilah mereka yang cintakan buku. Okay, selain daripada itu, bila ramai sangat yang suka baca buku, cintakan buku, nilam juga berhasrat untuk boleh membentuk murid-murid yang ada 6 kemahiran seperti yang dihasratkan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Iaitu bila dah rajin membaca, of course lah, lahirnya murid-murid yang berpengetahuan, berkemahiran. Kemudian kita nak murid yang boleh memimpin, murid yang boleh dalam dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau ada lebih tambahan bahasa, seperti Teacher Is boleh berbahasa, Ustazah Is boleh berbahasa Mandarin. Cikgu pun dah dengar dia cakap Mandarin. Okay. Selain daripada itu juga kita nak murid yang kreatif dan kritis dalam pemikiran, dalam tindakan. Kita juga nakkan murid-murid yang ada kemahiran kerohanian dan juga murid-murid yang cintakan negara. Jadi pemilihan tokoh nilam ini adalah membawa satu ciri-ciri murid yang memenuhi 6 aspirasi yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Jadi 14 orang calon tokoh nilam untuk bahasa Melayu dan 10 orang calon
tokoh nilam untuk bahasa Inggeris ini sebenarnya mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Encik ucapkan tahniah kerana kamu telah terpilih mewakili kelas kamu untuk mewakili sekolah pula ke peringkat daerah dan seterusnya cikgu doakan boleh ke peringkat negeri dan akhirnya ke peringkat kebangsaan mahupun ke peringkat antarabangsa. Kerana bermula dengan tokoh nilam ni, bukan sahaja tahun ni kamu nak speak sampai cikgu kata nak pilih 2 orang aja, calon 24 orang, macam mana kami nak pergi sampai antarabangsa puan? Boleh pergi, ini adalah langkah yang pertama. Besok ada lagi di sekolah menengah, di peringkat college dan universiti, mungkin bentuk ataupun namanya sahaja yang berbeza. Jadi anak-anak yang tersenarai pada petang ini, anak-anak yang telah diberi kepercayaan ini, sudah pastinya cikgu-cikgu telah mengikuti perkembangan kamu sejak kamu di tahap 1 lagi. Jadi perkembangan ini telah dilihat dengan positif dan selayaknya kamu mewakili kelas dulu. Selepas mewakili kelas di peringkat sekolah, barulah mewakili sekolah ke peringkat yang seterusnya. Jadi selamat maju jaya, fokus semasa taklimat diberikan, serius, gunakan peluang dan ruang yang ada, tunjukkan komitmen kamu. GB dah habis cakap ke? Puan dah habis berucap ke? Sebab macam terhenti macam tu. Okey tak lain? Takut lain tak okey. Gambar GB pun macam stuck ni. Takut lain tak okey. Dah left dah. Okay, tak apa. Okay, sekarang kalau kita nak tunggu GB ke nak proceed ni? Sekejap, tanya sekejap. Okay, sekejap ya yang lain. Tu, GB dah ada. Okay. Tak dengar puan, mic-nya off tu. Okay, battery out, sorry. Okay, okay cikgu kembali. Sikit je lagi sebenarnya. Jadi cikgu doakan pemilihan pada petang ini ataupun maklumat-maklumat yang disampaikan dapat diterima oleh calon dengan baik dan kamu dapat berusaha dan tunjukkanlah bakat kamu, serlahkanlah keupayaan kamu pada 18 hari bulan nanti Ustazah dan ya betul. Auni. Ya betul. Jadi 18 hari bulan nanti kita akan bertemu sekali lagi untuk kita melihat bakat-bakat anak-anak semua. Jadi good luck, all the best, insya-Allah. Ini adalah permulaan yang pertama dan yang dah terpilih ni memang ada peluang yang besar untuk lebih ke hadapan. Okay. Jadi kepada Cikgu Izdihar dan juga Cikgu Auni, saya doakan supaya perjalanan program lancar hinggalah ke akhirnya dan 18 nanti dapatlah kita melatih anak-anak kita 24 orang ini untuk mereka mengembangkan bakat mereka. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak puan. Sama. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar. Okey, sekarang kita akan dengar pula sedikit ucapan daripada Guru Perpustakaan dan Media Puan Nur Izdihar binti Muhammad. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nur Hanani binti Mak Nafi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Terima kasih Puan kerana meluangkan masa bersama-sama dengan bakal calon-calon tokoh nilam yang bakal mewakili sekolah ke peringkat zon nanti, insya-Allah. Terima kasih banyak Puan atas kata-kata semangat kepada calon-calon ni lah. Jadi saya tak berucap banyak. Terima kasih juga pada kawan-kawan rakan-rakan guru nilam. Kita ada 6 orang rakan guru nilam untuk pengetahuan yang lain. Kita ada Cik Auni,
Cikgu Haslinda dan Cikgu Salwani Mahanom sebagai guru nilam bahasa Inggeris, manakala Cikgu Hazerin, Puan Nur Hafidah dan juga Puan Nur Haslinda binti Sana sebagai guru yang akan membimbing calon nilam bahasa Melayu. Okey, Jadi- selamat. Tadi lupa bagi salam. Rupanya ada cikgu yang lain. Saya tak perasan. Tahu Puan, dia orang Okey, masuk, okey. dia orang baru-baru masuk kemudian sebab masing-masing ada Okey. meeting. Tahniah semua. Terima kasih cikgu. Moga Okey. dipermudahkan insya-Allah. Amin, insyaAllah. Jadi saya berharap guru-guru ni dapat sama-samalah kita menggembling tenaga sebab sebelum-sebelum ni lebih banyak saya dan Teacher Auni dan juga Cikgu Hazrin banyak bantu saya dalam pengumpulan data nilam. Jadi kali ni kita gabung tenaga ketujuh-tujuh semua cikgu bersama guru PSS petang pun kami libatkan sekali untuk kita dalam waktu pandemik ni kita usaha untuk siapkan juga, sediakan juga calon kita yang terbaik seperti sebelum-sebelum ni lah, tahun-tahun sebelum ni kita berjaya bawa murid kita ke negeri. Diharapkan agar kali ini kita dapat juga memilih calon yang terbaik di kalangan terbaik ni untuk mewakili sekolah. InsyaAllah, mana tahu rezeki kali ini kita dapat kekebangsaan sebab kebitaraan kita salah satunya adalah nilam. Jadi sebelum saya menutup ucapan ni, saya ucap terima kasih kepada barisan pihak pentadbir yang tak pernah jemu membimbing kami, ambil berat bahasa kami tentang nilam murid kita lah ni. Dan juga barisan guru-guru nilam yang sama-sama bantu saya. Itu saja, tanpa kalian nilam kita tak sehebat sampai hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ustazah Izdihar atas ucapan. Okey, tanpa membuang masa lagi, teacher nak proceed lah dengan taklimat kita. Okey, taklimat nilam, calon nilam ya. Okey, mula sekali. Sekejap ya, slide teacher freeze. Okey, alright. Semua boleh sediakan pen lah, pen dan kertas untuk nota. Penting ni, penting. Semua kena tahu. Okey, boleh sediakan pen dan kertas lah macam Ustazah cakap tadi. Alright. Okey. Sebab ada yang bangun ni jadi saya stop sekejap. Tunggu dia orang sekejap. Okey. Okey. Alright. Okey. Pertama sekali untuk makluman semua, pemilihan calon nilam peringkat sekolah kita akan adakan pada 18 Jun tahun 2021 pada hari Jumaat ni. Okey, pada pukul 2 petang, bermaksud kalau kita kira termasuk hari inilah, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, awak ada lebih kurang dalam 3 hari lebih lah. 3 hari lebih sebelum nak pukul 2 petang tu untuk awak persembahkan diri awak sebagai calon nilam. Okey, jadi diharap dalam masa yang ada ni sepanjang daripada hari ni sampai ke hari Jumaat nanti, awak sediakan diri awak untuk uji bakat ni. Okey, alright, kita teruskan. Okey, pertama sekali saya nak sebut sikit senarai nama calon-calon nilam by kelas ya. Okey, mula sekali dari kelas 5 Topaz ada Muhammad Adwa Fitri dan Ahmad Dia Akram. Untuk bahasa Inggeris Asferus dan Iliani Fauzani. Okey, ini saya umum supaya awak tahu awak sama ada awak calon bahasa Melayu ataupun calon bahasa Inggeris. Okey. Alright, so saya teruskan dengan calon dari kelas 5 Sapphire. Bagi 5 Sapphire, calon bahasa Melayu Hana, calon bahasa Inggeris Ezra Zahin dan Adeline. Okey, seterusnya kita tengok calon bagi 5 Ruby. Sorry. Okey, terima kasih GB. Terima kasih Puan. Okey. Seterusnya bagi teruskan. Okey, bagi kelas 5 Ruby, calon bahasa Melayu Aris Mikael dan Nurhanisa. Calon bahasa Inggeris Muhammad Aryan Khalif dan Zidan. Seterusnya bagi kelas 5 Opal, calon bahasa Melayu Harlina Shasha dan juga Wan Nur Fakihah Dayini. Calon bahasa Inggeris bagi kelas 5 Opal pula Yusuf dan Wan Dia Zafirah. Okey, seterusnya bagi kelas 5 Emerald, calon bahasa Melayu adalah Nur Ismahani dan Nur Khairin Ong.
calon bahasa Inggeris Nur Sofia, Laili Hafizah Aiman dan Malika. Arisa Malika Najwa. Okey. Seterusnya bagi 5 diamond, calon bahasa Melayu Muhammad Alif Hambali dan Muhammad Daniel. Calon bahasa Inggeris pula Muhammad Izzat. Ada ke semua dalam ni? Ada yang tak ada. Calon-calon tu? Ada yang tak ada, tak silap saya. Maksudnya kesemua calon tu tahu ke ni dia orang terpilih untuk Sebab tu macam ni kita dah bagi ke group kelas untuk belas supaya parents sendiri yang join group WhatsApp kita. Kalau dia tak join tu kira tak ada lah. Okey. Seterusnya dari 5 kristal ada seorang saja calon yang dicadangkan iaitu calon bahasa Melayu Muhammad Adam. Dan 5 amber untuk bahasa Melayu ada Muhammad Luqman Al-Hakim dan Muhammad Faris Raikal. Calon bahasa Inggeris Muhammad Afiq Hakimi dan Umairah Al-Mutmainah. Okey, ini semua adalah calon-calon nilam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, dan untuk nilam ni kita cuma ambil murid tahun 5 sahaja. Okey, jadi semua yang bertanding ni semua dari tahun 5. Okey, seterusnya teacher nak sebut pasal kriteria pemilihan. Apa yang boleh menyebabkan awak terpilih menjadi calon. Okay, contoh nanti bila kita dah buat uji bakat tu, kita bergantung pada kriteria ni lah untuk pilih awak untuk mewakili sekolah pula. Sekarang ni kita di peringkat sekolah, awak mewakili kelas. Lepas awak dah menang di peringkat kelas ni, maksudnya di peringkat sekolah ni, awak akan mewakili sekolah ke peringkat zone pula. Okay, jadi jom kita tengok kriteria pemilihan. Okey, yang pertama sekali, jika anda dicalonkan sebagai calon nilam bahasa Melayu, maksudnya nama awak tadi disebut sebagai calon nilam bahasa Melayu, awak kena bercakap menggunakan bahasa Melayu. Tapi kalau awak dicalonkan sebagai calon nilam bahasa Inggeris, awak kena speak in English. Okay, maksudnya hari Jumaat nanti bila awak deliver awak punya benda yang saya akan sebut nanti tu, awak akan cakap pasal buku awak semua tu. Okay, waktu tu nanti kalau awak calon bahasa Melayu, awak kena cakap BM. Awak cerita pasal buku awak dalam bahasa Melayu. Kalau awak calon bahasa Inggeris, awak kena bercerita pasal buku awak dalam bahasa Inggeris. Okay. Alright. Seterusnya, yang Pak Yani faham calon-calon lain? Kalau tak faham tolong tanya sebab nanti takut berlaku masalah bila pemilihan nanti penilaian bila kita jalankan penilaian takut awak tak faham apa yang awak kena buat. Betul. Tak apa, nanti Teacher Oni akan buat ringkasan lah. Lepas sebuah penerangan ni Teacher Oni akan buat ringkasan ringkas untuk 5 perkara yang awak kena bersedia untuk waktu penilaian tu nantilah. Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya. Okey, ini requirement yang kita buat untuk pemilihan peringkat sekolah. Calon perlu ada sekurangnya 1 buku kegemaran. Maksudnya dalam semua buku yang awak suka baca tu, awak kena ada 1 buku yang awak paling suka. Okey, awak ada 1 buku yang paling awak suka, yang awak suka sangat baca buku tu. Okey, itu 1 buku. Kalau awak ada more than one, it's okay. Boleh. Tapi dalam semua buku yang awak suka tu, awak perlu ada 1 buku yang awak suka. At least 1 untuk pemilihan peringkat sekolah ni. Nak buku yang macam mana? Okey, untuk sekarang ni tak ada masalah sama ada awak nak buku fiction ataupun buku bukan fiction. Buku fiction ialah buku cerita. Tak kisah buku cerita apa macam Sang Laba-Laba yang Nakal contohnya kan, ataupun Harry Potter. Awak ada buku-buku macam tu, itu adalah buku fiction. Buku non-fiction ialah buku contoh macam ensiklopedia. Tentang haiwan laut. Buku yang tidak bercerita. Buku yang berkaitan dengan fakta. Itu buku ensiklopedia. Buku tu pun boleh. Mana-mana buku tak ada masalah. Kalau buku princess boleh, tak ada masalah. Ya betul, kalau buku princess boleh, buku fakta pun boleh. Buku komik pun boleh kan Ustazah? Boleh. Majalah pun boleh. Macam Hafsah pun tahun lepas dia ada tunjuk buku dia, ada salah satu buku dia majalah yang dia suka. Tapi kalau boleh. Ya betul, tapi kalau boleh majalah tu pilihan terakhir lah. Kalau boleh buku. Lebih baik kalau ada buku ensiklopedia ataupun buku fiction yang awak suka. Kalau ada 2 pilihan pun tak ada masalah, bagus juga untuk latihan kita bercakap.
Macam tu lah. Contohnya sekarang saya ada buku ni. Apa yang awak kena buat nanti, awak kena terangkan buku tu. Terangkan secara ringkas tentang buku awak ni, kemudian baru awak terangkan isinya. Contohnya awak cakap, okey ni buku kegemaran saya. Buku ini bertajuk apa? Tolong fokus pada yang saya cakap ni. Nanti awak tak jelas. Contoh awak cakap kan, kalau contoh penilaian cakap, okey tolong terangkan buku kegemaran awak. Awak akan cakap, okey saya mempunyai satu buku kegemaran. Ini buku kegemaran saya. Buku ini bertajuk apa? Betul kena beritahu buku ini agak tebal. Ini contoh yang saya bawa untuk buku saya. Buku ini agak tebal kerana ceritanya sangat panjang. Dia ditulis oleh siapa? Ginny Venesco. Contoh macam tu kan. Buku ini menceritakan, baru awak cerita sedikit. Cerita tentang buku ini, apa yang awak dapat sikit. Buku ini tentang seorang kanak-kanak lelaki yang telah kehilangan ibunya. Kemudian ringkas je. Jangan cerita panjang lebar. Maksudnya dalam tempoh 5 minit tu awak cerita biar orang tahu, oh buku ni cerita pasal budak lelaki yang jumpa ibu dia, last jumpa juga ibu dia bila umur dia berapa tahun. Macam tu. At least penilai tahu buku tu tentang apa secara ringkas. Okay? Okey, sekejap lagi kita akan pergi kat bahagian tu lebih mendalam. Kita minta Ustazah tunjukkan cara boleh. apa ni, awalnya macam mana nak ke arah tu. Boleh, alright. Kemudian tadi ada salah satu buku kegemaran kan. Kemudian saya nak tunjuk juga contoh lah. Kalau kata macam ni kan ensiklopedia. Nampak tak? Dia depan belakang dia hitam je. Okey, awak cakap ensiklopedia tak menarik kan? Memang pada saya ensiklopedia kalau depan belakang dia tak bergambar apa semua memang tak nampak menarik. Okey, ini jenis ensiklopedia yang apa ni? Yang untuk orang dewasa. Okey, dalam dia penuh dengan perkataan, tapi ada juga ensiklopedia yang menarik. Sekejap, tak nampak pula skrin saya. Kejap ya. Ada juga jenis ensiklopedia yang menarik, dia macam ni. Awak nampak tak skrin saya, dekat skrin saya? Awak tengok dekat skrin saya ni ensiklopedia kanak-kanak punya. Okay. Alright, yang tu sekejap ya. Alright, seterusnya. Okay. Kita ada, awak juga perlu memperkenalkan diri awak. Okay. Yang tu sekejap lagi saya jawab Okay, awak perlu perkenalkan diri sendiri. Awak nak cakap apa bila awak perkenalkan diri sendiri? Okay, yang ni tolong catat First, bagi tahu nama. Kemudian bagi tahu awak daripada sekolah mana, awak daripada kelas apa, bilangan adik-beradik awak berapa, awak anak ke berapa. Lepas tu awak boleh juga cakap mak ayah awak kerja apa hobi dan cita-cita awak. Ini antara benda yang awak boleh sebut sewaktu awak perkenalkan diri. Okay. Kalau ada tambahan, contoh awak nak cakap pasal apa moto hidup awak boleh tambah, awak boleh cakap pasal benda tu. Tambahan, bilangan buku yang telah dibaca. Bilangan buku yang telah dibaca. Ya. Kalau boleh, saya nak tambah juga kat sini, tolong bagi tahu pencapaian tertinggi awak. Pencapaian tertinggi. Okay, apa pencapaian tertinggi awak? Contohnya awak ada menyertai pertandingan menyanyi peringkat kebangsaan. Itu dikira pencapaian tertinggi tau. Okay, peringkat mana yang awak sertai tu? Sekejap ya. Okay, itu adalah dikira pencapaian tertinggi. Tengok sijil awak yang apa yang tertinggi. Kalau ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan, itu dikira pencapaian lah. Dah siap salin ke bahagian ni? Main. Alright, sekejap saya baca. Okay, sementara awak salin, saya baca sikit soalan. Okay, how many minutes do we have to tell our speech? And then kalau kita dicalonkan bahasa Inggeris, boleh guna buku bahasa Melayu ke? No. Kalau awak adalah calon bahasa Inggeris, awak kena tunjuk buku bahasa Inggeris. Okay? Nah. Okay, kalau awak calon bahasa Inggeris, awak kena bercakap dalam bahasa Inggeris dan buku awak pun kena buku bahasa Inggeris juga.
Okay, how many minutes do we need to have to tell our speech? 5 to 7 minutes. Okay, untuk peringkat sekolah, kita cuma buat 5 to 7 minutes. Okay. Alright, boleh saya teruskan? Dah siap ke? Selamat datang pada Cikgu Hazrin. Cikgu Hazrin kalau nak cakap apa-apa boleh tambah Cikgu Hazrin. Tahu tak ada masalah. Sila. Kalau buku tu ada banyak series, among all the series, which one yang awak paling suka? Kalau contoh awak ada lebih pada buku tu ada 5 series, okay? Jadi awak pilihlah salah satu. Dalam semua buku tu, buku yang mana yang paling awak suka? Okay? Alright, saya teruskan ya. Okay. Alright, seterusnya. Okay, calon perlu bercerita atau menerangkan mengenai buku yang digemari. Ini tadi Ustazah dah ada tunjuk contoh. Okay, yang point first, apa yang awak boleh cakap adalah contohnya pertama sekali, awak boleh bercerita mengenai kulit buku, ilustrasi buku tu. Apa yang ada di kulit buku tu. Ada gambar apa warnanya. Okay, kemudian cakap mengenai penulis buku. Okay, penulis buku tu namanya siapa, apa buku lain yang dia dah tulis, kenapa buku dia menarik. Okay, Ustazah bahagian ni betul kan? Kita ada bercakap pasal ni. Betul. Betul. Okay. Alright, seterusnya adalah ini dalam kandungan buku tu awak boleh cerita secara ringkas mengenai sinopsis buku ataupun kandungan buku. Macam tadi Ustazah dia ada tunjuk contoh, buku ni menceritakan pasal apa-apa semua. Jadi awak ceritalah sikit. Kemudian lagi satu benda yang awak boleh buat adalah petik 1 atau 2 benda yang menarik daripada buku anda. Contohnya dalam cerita Harry Potter, contohnya awak minat buku Harry Potter kan. Ambil buku yang kita ambil contoh buku yang pertama. Pilih salah satu part yang awak paling suka dalam buku tu, ataupun awak boleh cerita 2 benda yang awak paling suka dalam buku tu. Contohnya pada buku Harry Potter yang first tu, part yang saya paling suka adalah part yang Harry mula-mula naik broom dia. Contoh pengalaman dia naik broom dia. Okay, itu adalah contoh. Okay, itu adalah kandungan pasal buku tu. Kemudian awak boleh juga cakap mengenai watak dalam buku tu. Awak boleh cerita pasal watak utama ataupun watak kegemaran ataupun watak jahat dalam buku tu. Kenapa awak rasa watak ni jahat? Apa yang awak akan buat? Kalau awak jadi watak jahat, kalau awak jadi watak baik dalam cerita tu, apa awak akan buat pada watak jahat tu? Contoh kalau katakan awak suka watak baik tu sebab apa? Sebab awak nak mencontohi dia contohnya. Ini nanti saya akan share lah slide ni dekat dalam grup kita. Seterusnya saya teruskan. Calon juga akan menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh juri. Ini adalah soalan spontan. Nanti hari Jumaat nanti juri akan tanya awak ada dalam 5 soalan. Soalan yang berkenaan dengan buku dan ada juga soalan yang berkenaan dengan diri awak. Itu adalah soalan yang spontan. Kita tak tunjuk soalan kat sini. Kita nak tengok kebolehan awak menjawab secara spontan. Alright. And then, ini masa yang diberikan bagi setiap calon adalah 5 hingga 7 minit termasuk sesi soal jawab. Alright. Baik, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan awak boleh tanya dekat message pun boleh, dekat mic, pakai mic pun boleh, tak ada masalah. Cikgu Hazrin nak tambah apa-apa ke? Takut ada tertinggal apa-apa? Tak ada. Okey, Cikgu Hazrin. Boleh. Nanti slide ni saya akan kongsi lepas tu Ustazah dia ada tanya ni, kena pakai baju apa?
setakat ni saya rasa baju tak ada masalah. Baju pakaian di rumah saja mungkin, atau macam mana Cikgu Azrin, ada pendapat macam mana? Sebab mungkin boleh kita ambil gambar untuk dokumentasi, jadi perlukan baju sekolah ke macam mana? Lebih baik kita pakai baju merun tu lah kot. Siapa yang ada Oh, baju baju- merun boleh pakai baju merun. Okey, Merun baju pokok. sukan. Okey, alright, baju pokok. Alright. Baju Jadi merun. semua Okey. 18 Jun ni kena pergi sekolah ke? Tak. Di rumah masing-masing sahaja. Kita akan buat menggunakan Google Meet. Okey? Kita akan macam interview awak lah tapi pakai Google Meet. Okey? Pada kita akan mula pukul 2 petang. Kita tak buat serentak tau. Kita akan buat seorang. Nanti hari Khamis tu saya akan keluarkan jadual. Okey, calon ni pukul berapa, calon ni pukul berapa. So we don't need to wear the same clothes as a character from our books. No need. Tak perlu. tak perlu. Okey, ada lagi tak soalan? Tanya. Nak tanya sekarang. Aduh. Cepat saya buka untuk soalan ni. Ada lagi tak soalan yang nak ditanya? Yang lain tak ada soalan Ustazah nak tunjuk lagi sekali tak cara nak cara bercakap, cara memperkenalkan diri sendiri. Okey, boleh. Ada siapa-siapa yang boleh jadi juri contoh? Sila Ustazah. Hazrin nak jadi juri contoh ke? Saya jadi calon. Kejap. Okey, kejap. Yang lain boleh semua contoh. Cikgu nak bukan nak jelaskan, takut ada yang tak faham. Okey, Okey. awak bukan bercerita. Okey, bukan bercerita tapi awak kena cerita tentang buku yang awak baca. Okey, bukan yang awak cerita pada satu hari, bukan macam tu Cerita bukan. Tentang buku. Cerita tentang buku. Ringkasan Okey. buku tu. Ringkasan buku tu. Pada saya benda ni seolah-olah awak tengah mempromosikan buku tu. Apa yang menarik sangat pasal buku tu yang awak nak semua orang baca. Awak nak kongsi minat awak ni pasal buku ni. Buku ni menarik. Kenapa? Awak macam nak promote buku ni. Kawan-kawan baca buku ni. You should read this book. Macam tu. You must read this book. Macam tu. Contohnya. Okey, dah boleh tunjuk caranya. Boleh. Okey, someone kena ask me lah. Kena tanya saya. Saya nak jawab soalan macam mana? Hazrin? Boleh. Baiklah, calon Nur Izdihar, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izdihar binti Muhammad. Saya daripada kelas 5 Amber. Saya anak sulung daripada 3 beradik. Ibu saya bekerja sebagai seorang guru, ayah saya bekerja sebagai seorang guru. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru kerana ibu dan ayah saya guru. Contoh macam tu contoh. Kemudian saya bercita-cita untuk memupuk semangat menyayangi kawan di antara menghargai persahabatan sesama rakan-rakan saya kerana kena beritahu awak punya moto, awak punya prinsip hidup, kena beritahu kenapa. Kerana tanpa kawan hidup kita tak bermakna. Itu contohnya Okey, itu untuk sesi pengenalan diri. Awak boleh terangkan lebih panjang lagi kalau awak rasa cerita tu menarik. Dan kalau boleh cerita tu mesti boom, lebih daripada orang lain, wow daripada orang lain. Kalau just simple je macam mak saya kerja ni, ayah saya kerja ni, dah. Lepas tu tersengih tunggu juri. Tak, jangan. Awak kalau boleh awak apa orang cakap, awak highlight diri awak tu lebih baik daripada orang lain. Lebih bagus daripada orang lain. Apa yang awak rasa awak ada wow factor daripada kawan-kawan yang lain. Macam tu. Tapi tak naklah cerita saya ada bag smiggle, saya baru beli bag smiggle. Benda tak penting. Dia cari benda yang logik. Yang macam yang ni lah. Saya pencapaian tertinggi saya, contohlah pencapaian tertinggi saya ialah saya dapat mengumpul bacaan saya sebanyak 400 buah buku dalam tempoh 5 tahun selama saya bersekolah di sini. Kan jadi kawan-kawan lain mungkin tak ada yang
tak ada yang macam pencapaian macam awak. Jadi kena ada cari yang awak wow daripada orang lain. Okey, itu contohnya. Okey, soalan kedua ni apa yang perlu dijawab? Okey, boleh sebut pencapaian tertinggi. Itu antara benda yang Ustazah dah sebut tadi kan? Okey. Pencapaian tertinggi. Pencapaian tinggi saya ialah saya mendapat tempat pertama dalam public speaking. Sewaktu saya menyertai pertandingan public speaking di Universiti Kebangsaan Malaysia, anjuran oleh siapa, kena beritahu. Tapi kalau contoh awak tak ada pencapaian tinggi dekat luar, awak ada dalaman pun, okey, itu pencapaian awak kiranya. Dan benda tu jangan di-create. Benda tu sebab bila awak sebut pencapaian tu yang akan kami ambil. Sijil tu semua kami kena ada bukti untuk kami bawa awak ke peringkat zon dan seterusnya. Dia tak boleh cakap benda yang tak betul lah. Macam tu. Okey. Okey, Ustazah ada beberapa soalan ni. Cikgu, kalau dokumentari dari YouTube boleh tak? Dokumentari daripada YouTube? Dia kalau boleh perkara yang fizikal yang awak boleh tunjukkan. Sebab dokumentari ni yang sahihnya ataupun pengasahannya tu kita tahu daripada mana sumbernya. Kalau buku memang dah confirm kan, dicetak dan diluluskan oleh diluluskan oleh ni lah pasal terlepas negara kita ni, boleh lah kan kiranya. Tapi kalau macam dokumentari ni daripada orang, daripada yang kita tak tahu dia punya source tu, sumber tu betul salah, jadi macam susah jugalah kan. Okey, ada soalan lain. Dia tanya, kalau calon nilam bahasa Inggeris kena kenalkan diri dalam bahasa Inggeris ke? Yes. Juri pun akan tanya awak soalan bahasa Inggeris. Mulut tu, daripada mulut, buka mulut sampai hujung kena cakap bahasa Inggeris kalau awak calon bahasa Inggeris. Betul. Okey, seterusnya pencapaian tu tak kisah ke apa-apa? Tak kisah. Dari segi akademik ataupun ko-akademik boleh. Tapi kalau boleh tinggilah. Kalau contohnya awak tengok awak dua-dua ada. Awak akademik dengan ko-akademik ada dan dua-dua sama tinggi. Okey, awak boleh sebut dua-dua. Kalau contohnya ada banyak, awak sebut yang paling tinggi, yang paling highest lah yang awak achieve. Macam tu. Okey, seterusnya kalau buku tu sensitif topik boleh ke? Contoh macam topik keagamaan mungkin? Kalau boleh kita cuba elakkan. Suicide. Suicide. Sebab takut benda tu sebab biasa kita cakap satu buku tu kan, ataupun satu topik yang kita cuba cakap tu, tak semestinya apa yang kita cuba sampaikan tu diterima oleh juri. Jadi tak perlu pilih yang bukan, jangan pilih yang topik yang kronik lah kiranya. Pilih topik yang rasanya awak boleh berbual dengan banyak lapisan umur dan pemikiran, macam itulah. Sebab rasanya kalau suicide untuk untuk darjah 5 terlalu berat kot pada saya. Contohnya. Okey, seterusnya calon nilam dipilih bahasa Inggeris. Okey, senarai dia nanti saya akan share. Lepas tu saya tak ada pencapaian tinggi macam mana? Tak ada pencapaian tinggi, tak ada masalah. Awak boleh beritahu jawatan awak ataupun pencapaian dalam pelajaran. Awak dapat nombor berapa, okey, dapat berapa A dalam subjek yang awak belajar. Boleh, tak ada masalah. Saya mendapat berapa A dalam keputusan akhir tahun, tahun 4 ke, boleh. Saya mendapat tempat pertama dalam kelas ataupun dalam aliran, boleh. Tak kisah pun sebenarnya apa-apa. Okey, kemudian kena tunjuk bukti dapat pencapaian tinggi ke? Masa interview tak perlu cakap aja. Sebab bukti tu kita akan dapatkan selepas nanti bila nak buat folio awak tu, bukti-bukti yang awak cuba terangkan tu, awak ketengahkan tu, kita akan dapatkanlah bukti tu. Okey, ni teruskan lagi soalan seterusnya ni, kita nak jalankan penilaian ni macam mana lepas tu? Seterusnya, okey, soalan dah tak ada setakat ni. Okey, saya nak minta Ustazah tunjuk cara bercakap pasal buku tu. Daripada kulit buku. Silakan. Okey, ni saya cerita ringkasan. Awak boleh buat cara awak, dan kalau boleh, kalau awak rasa awak nak menarik perhatian juri, awak cuba cari buku yang menarik jugalah, ataupun kalau buku tak menarik pun awak cuba sampaikan secara menarik. Macam kata Cikgu Auni tadi, awak cuba promosikan buku awak tu supaya orang rasa nak baca buku yang awak tunjuk tu. Okay, contohnya saya buat ni. Assalamualaikum, saya Nur Izdihar. Jadi hari ni saya akan ceritakan tentang buku kegemaran saya. Okey, buku kegemaran saya ini ditulis oleh Jenny Vanesco yang bertajuk Things We Didn't Talk About When I Was a
girl. Macam tu kan. Okay, saya suka buku ini kerana awak boleh ceritakan sikit. Buku ini mengajar saya untuk menjadi seorang kanak-kanak perempuan yang lebih matang dari segi pemikiran. Contohnya, buku ini juga sebelum awak masuk ke inti buku tu, awak ceritakan fizikal dia. Buku ini tebal dan di hadapannya agak menarik kerana tulisannya agak macam mana funky ataupun tulisannya tidak terlalu rasmi. Jadi saya seronok untuk membaca buku ini. Kemudian buku ini tebal dan mempunyai 340 muka surat. Saya beli buku ini pada tahun 2000 berapa? Awak cerita 2019. Okey, baru awak masuk intinya. Buku ini tentang seorang kanak-kanak. Ringkas sahaja. Dia cerita tapi bukan cerita yang pada satu hari dia berjalan kemudian dia jumpalah makcik tu. Tak. Dia ringkas je. Dia macam, okey, buku ini tentang bagaimana saya menjadi seorang kanak-kanak yang lebih matang dalam berfikir. Macam tu. Kemudian hujung tu awak boleh cakap lah, dan saya galakkan kawan-kawan yang lain baca buku ini ataupun belilah buku yang lebih kurang sama supaya macam mana supaya kita faham bagaimana menjadi kanak-kanak perempuan yang lebih bermatlamat ataupun yang lebih berfikiran jauh ke hadapan. Macam tu. Okey, boleh faham tak? Okey, awak boleh sebut kulit buku ini agak tebal dan buku ini boleh disimpan untuk jangka masa lebih panjang. Apa-apa awak nak cerita pasal buku ni, awak cerita. Sebab sebenarnya kita akan tengok cara awak sampaikan buku tu. Satu tu memanglah inti tu juri-juri akan tengok apa yang awak cuba sampaikan. Tapi dalam masa sama cikgu semua akan tengok cara awak bercakap tu. Cara awak bercakap tu. Awak sampaikan buku tu. Okey, buku ni macam mana, terangkan penerangan awak tu. Juri akan cakap, seronok dia cerita jadi juri yang tak tahu pasal buku ni pun dia boleh tahu dan rasa macam berminat nak baca buku tu. Okey. Boleh? Okay, ada clear, very clear. Okay, dia ada yang tanya tau, do we need to memorize our speech? Ada saya kan tak kan? Untuk pemilihan dalaman ni rasanya tak perlu lagi. Pemilihan dalaman ni awak boleh buat satu nota ringkas depan awak untuk awak rujuk sambil bercakap, tak ada masalah. Tapi kalau awak dapat ingat, itu lebih baik. Nampak sangat awak memang tahu apa yang awak baca. Ya, dia actually kan pada saya benda ni bukannya kita memorize tau, tapi sebab benda tu kita punya leak dalam kita punya minat benda tu, bila kita dah learn by heart, bila kita dah suka buku tu, kita akan ingat. Contohlah, kalau saya tanya awak pasal mak ayah awak, orang yang awak sangat kenal, orang yang awak sayang, awak boleh bercakap pasal mak dan ayah awak, betul tak? Samalah juga pasal buku yang awak, sebab itulah arahan dia untuk bercerita pasal buku yang awak suka. Sebab bila buku yang awak suka, of course lah buku tu awak dah baca berkali-kali, awak suka dia, awak tahu isi kandungan buku dia. So bila macam tu awak tak perlu memorize pun, awak tak perlu hafal apa-apa. Awak tahu apa yang berlaku dalam buku ni. Macam tu. Sampaikan contohnya calon nilam kita yang dapat ke negeri pada tahun lepas, Fitra Alia, dia boleh cerita bab yang dia suka. Dia ada selitkan sikit. Okey, saya suka bab ni. Waktu anak ni letakkan satu gam kat kepala ayah dia. Jadi kita macam dia tahu detail tu. Lepas tu sampaikan buku, kebetulan buku yang dia baca tu ialah buku Matilda, dan Matilda tu telah di movie kan. Jadi juri tu saya tanya, Matilda ni di movie kan, jadi sama tak cerita Matilda ni yang awak tengok tonton ni dengan buku, sama tak? Dia boleh jawab tak sama, sebab dia tahu detail buku tu. Dia kata tak sama. Movie ada bab yang ni dia sebut bab ni lebih laju, didahulukan sebelum bab yang ni, sedangkan di bukunya bab yang ni di belakang. Jadi kat situ juri tahu macam mana dia punya kefahaman dia pasal buku yang dia baca tu. Okay, rasanya ada je buku masa-masa kat rumah tu. Sayang buku kan, betul-betul sayang dengan buku yang dia suka tu. Jadi benda tu lah nak tengok tu. Kadang-kadang kalau awak tak boleh nak cakap pasal buku ni banyak, awak boleh cakap pasal penulis dia. Kenapa awak pilih buku tu? Sebab saya suka contoh, saya bawakan contoh pada kita punya calon nilam negeri juga, Fitra Alia. Dia boleh cerita details pasal buku tu, dan dia boleh cerita pasal penulis tu, Rodal tu. Dia boleh cakap kenapa saya suka Rodal, sebab Rodal banyak buat buku lain. Dan dia cakap dia kagum dengan Rodal kerana Rodal ni walaupun dia tua, dia boleh turunkan dia punya pemikiran tu ke tahap kanak-kanak. Dia boleh bayangkan macam mana kanak-kanak berfikir dan dia wujudkan buku tu. Itu kelebihan Rodal, dia cakap. Jadi kat situ nampak banyak dia bukan fokus pada buku, dia fokus pada penulis. Jadi banyak dia punya pengetahuan. Jadi pada saya, kalau saya
Cari buku yang awak memang tahu. Tak kisahlah kalau ensiklopedia pun awak boleh sebut contohlah pasal ikan paus kan, ataupun mammals kan, ataupun hidupan laut. Awak boleh cakap, okey dalam ni saya suka ikan yang mana? Saya suka ikan paus ni kerana rupanya awak cakap saya baru tahu ikan tu rupanya boleh berbunyi, ataupun ikan paus ni rupanya beranak. Saya baru tahu ikan paus beranak. Selama ni saya tahu ikan bertelur, tapi rupanya paus ni beranak. Paus ni ialah mamalia. Itu contoh. Okay, awak kongsi apa yang awak rasa awak nak kongsi dengan juri, sebab juri nak tahu apa yang awak nak cuba sampaikan. Yang takut tak ada masalah, sebab buku tu kan, contohnya kalau awak tipu pun juri tak tahu. Contohnya kan, awak kata paus main melompat cikgu. Juri macam tapi sebab juri tak tahu apa isi buku awak tu, juri macam okey, macam tu. Maksudnya saya taklah ajar menipu, tapi maksudnya juri tak tahu buku awak yang awak cuba sampaikan ni. Tapi juri boleh tahu lah, hebatnya ilmu dia tentang buku yang dia baca tu. Macam tu. Sama lah juga macam waktu jalan-jalan kan, tiba-tiba orang promote barang kat kita. Nampak tak cara orang tu promote? Sebab itulah saya cakap dia seolah-olah awak tengah ajak orang untuk baca buku yang awak suka ni. Awak nak orang suka juga buku yang awak suka. Okey. Rasa itu saja. Ada lagi tak Cik Syah ni? Soalan seterusnya, soalan berikutnya? Setakat ni tak ada dah. Tak ada soalan dah. Okey, flow tu lepas habis tu tak ada apa yang lepas habis penerangan buku dah selesai Tak ada apa habis dah selesai. Okey, alright. Okey, itu saja. Kita ada soalan Soalan cepu cemas tu lah. Soalan spontan. Soalan rahsia pula dah. Soalan tambahan. Cepu cemas. Tapi tak boleh bagi tahu lah kena kita nak tengok dia boleh bercakap secara spontan. Maksudnya nanti lepas awak terangkan pasal buku ni, macam Cikgu Hazrin ataupun Teacher Aw ni akan tanya awak satu soalan ataupun beberapa soalan yang awak kena jawab waktu tu. Sebab kami nak tengok pula, awak dah cerita pasal buku, kami nak tengok pula bila awak terima soalan spontan tu, awak boleh tak jawab? Sebab kita bukannya nak murid yang boleh bercakap saja, kita nak murid yang boleh bercakap dan berfikir. Macam, soalan ni apa yang kena jawab maksudnya awak boleh fikirlah masa dekat tu. Yang dalam masa pendek tu awak boleh terus jawab. Kita nak tengok jawapan tu. Okey, kalau tak ada baju gerun kena pakai baju apa? Baju sekolah juga. Aku ada baju sukan yang lain kan? Baju koko merun yang lain ada kan? Sebab kita nak buat dokumentasi, jadi mungkin akan ambil gambar. Jadi ada sikit lah tunjukkan baju sekolah awak tu. Baju yang lambang sekolah kan? Okey, rasa itu saja. Cikgu Hazrin nak cakap apa-apa lagi? Kalau ada apa-apa nak tanya boleh terus mesej Teacher Aw ni, Cikgu Hazrin ataupun saya lah. Tapi lebih pada Cikgu Hazrin dengan Teacher Aw ni sebab mereka salah seorang daripada juri-juri yang akan menilai awak pada hari Jumaat nanti. Okey Dia tak ada soalan Okey. Teacher Aw ni tak nak screenshot ke dulu? Tak nikmat kita ni sebab nak buat dokumentasi. Dah Dah screenshot tapi nak buka kamera pula ke semua orang? Boleh, kalau boleh buka kamera lah sebab nak tengok muka-muka calon kita. Cikgu Hazrin boleh pakai lipstick sekarang. Okay, semua on cam. Boleh on cam, tak ramai pun tak apa. Ni pun dah ada 20 orang okey lah ni. Okay, ada lagi. Dah kira ambil gambar kira. Alright. N1, N2, N3. Okay. Alright, jap, save dulu. Kurus Hazrin lah, saya kurus Hazrin. Okay. Alright, jap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Jadi all the best. Mudah-mudahan dapat persediaan yang terbaik. Kita jumpa hari Jumaat nanti boleh? Boleh semua? Boleh. Mudah-mudahan nama awak terpilih untuk wakil sekolah kita ke peringkat zon nanti. Okey, insyaAllah. Rasa itu saja. Teacher Aw ni boleh tutuplah majlis kita. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Okay. Okay, jumpa lagi. Thank you, Rin. Thank you, Audi. Thank you, Kak Ida. Thank you, Cikgu Unila. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Adik bye-bye. Bye-bye. Bye, adik. Bye, adik. Kelenteng. Bye-bye, kelenteng. Tu. Adik, tu. Adik kelenteng, adik kelenteng, adik kelenteng, adik kelenteng, Aduh. adik kelenteng.